Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuari Rifa'i bin Abdul Halim. Nombor metrik 061754. Hari ini saya akan menerangkan mengenai sejarah Maulid. Maulid Rasul berasal dari perkataan Arab, iaitu kelahiran Rasul atau Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah hari bersejarah keputeraan Nabi Muhammad. Pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal sempena keputeraan Nabi yang jatuh pada hari Isnin, dari hadis riwayat Muslim, 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571. Seterusnya, baginda merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tahun pada hari itu, umat Islam di seluruh dunia akan mengadakan majlis memperingati keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan beberapa acara seperti perarakan, ceramah dan sebagainya. Banyak acara yang diadakan, seperti selawat secara beramai-ramai untuk memperingati Nabi Muhammad. Yang seterusnya, antara bid'ah hasanah ialah sambutan Maulidur Rasul lantaran amalan seumpama ini tidak pernah ada pada zaman Nabi dan pada masa selepas baginda. Dia dikira antara bid'ah hasanah sebab pada zaman Nabi perkara ini tidak berlaku dan tidak pernah ada pada zaman Nabi. Yang seterusnya, sambutan ini hanya mula diadakan secara besar-besaran pada awal kurun ke-7 Hijrah. Orang yang pertama melakukannya ialah seorang raja di Irbil, iaitu di Iraq, As-Sultan Muzaffarud, dan beliau adalah ipar kepada As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang masyhur itu. Yang bermaksud di sini, orang yang pertama menyambut Maulud iaitu orang yang berasal dari Iraq, iaitu As-Sultan Muzaffarud. Seterusnya kita akan sambung mengenai isu-isu semasa. Pada 18 Oktober 2021, dalam Amstar artikel yang bertajuk "Masih ada pihak beranggapan sambutan Maulid Rasul perbuatan bid'ah, ketahuilah fatwa peringkat antarabangsa ini." Di dalam artikel ini menyatakan, tarikh 12 Rabiul Awal bukan tarikh sebenar, bahkan ia adalah tarikh wafat Nabi Muhammad SAW. Maka seolah-olah kita diibaratkan meraihkan hari kematian Nabi SAW dan sambutan Maulid Rasul adalah bid'ah. Dengan itu, beberapa fatwa telah dikeluarkan dari beberapa negara, di antaranya negara Mesir, Jordan dan Malaysia. Institusi fatwa negara Mesir yang dikenali sebagai Dar al-Iftah al-Misriyah mengeluarkan hukum sambutan Maulid Rasul adalah baik dan tiada larangan di sisi syarak. Meskipun sambutan tersebut tidak pernah dilakukan oleh golongan salaf soleh, ia dianggap amalan yang baik berdasarkan niat baik untuk mengumpul orang-orang soleh, aktiviti berselawat kepada baginda dan memberi makanan kepada orang fakir dan miskin. Seterusnya, daripada institusi fatwa negara Jordan yang dikenali Dairah al-Iftah al-Mamkalah al-Urduniyah al-Hashimiyah menyatakan bahawa hukum sambutan Maulid Rasul adalah mustahab, iaitu sunat, dan hasanun, iaitu baik. Dan Malaysia juga telah mengeluarkan fatwa bahawa sambutan Maulid Rasul adalah harus dan termasuk dalam bid'ah hasanah yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan pada 11 Disember 2016. Kita masuk pada isu semasa yang kedua dan hujahnya. Di sini terdapat gambar yang mana menyatakan sedikit isu mengenai sambutan dan larangan tentang Maulidur Rasul di Malaysia. Isu cara sambutan Maulidur Rasul yang ditegah dalam Islam. Yang pertama, tiadanya pengasingan antara lelaki dan perempuan secara bukan mahram ketika sambutan dijalankan. Yang kedua, adanya unsur maksiat ataupun perkara lara dalam sambutan tersebut.
Yang ketiga, adanya unsur khurafat seperti jualan poster mendakwa gambar para sahabat dan mendakwa gambar tersebut dapat mendatang keberkatan jika digantung di rumah. Hujahnya, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 11 Disember 2016 bertajuk Hukum Menyambut Maulidur Rasul. Yang pertama, sambutan Maulidur Rasul adalah harus dan termasuk dalam bid'ah hasanah, iaitu bid'ah bid'ah hasanah ni bid'ah ia tidak dilakukan oleh Nabi SAW, dan hasanah yang bermaksud hukumnya baik. Yang kedua, namun sambutan itu mesti mengandungi pengisian yang baik seperti tazkirah dan ceramah, serta tiada percampuran lelaki dan perempuan, menutup aurat dan tiada unsur maksiat. Yang ketiga, majoriti ahli jawatan fatwa 2009 sebulat suara bersetuju memutuskan sekiranya terdapat unsur-unsur bid'ah dan khurafat yang boleh membawa kepada kerosakan akidah dan syirik, serta amalan-amalan yang bercanggah dengan syariah dan akhlak Islam ketika sambutan Maulidur Rasul, maka ianya adalah haram. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hakim Ibrahim, nombor metrik 060737. Hari ini saya akan membentangkan hukum menyambut Maulidur Rasul menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah berasal daripada bahasa Arab, iaitu Ahlun Sunnah dan Jamaah. Ahlun iaitu ahli menurut Kamus Dewan dan Pustaka. Ahli bermaksud anggota, persatuan dan lain-lain. Sunnah dari segi bahasa ialah tariqah atau sirah menurut Ibn Faris. Dari segi istilah ialah jalan yang dilalui. Itu adalah mencakupi pegangan yang dianuti oleh Rasulullah dan Khulafa' ar-Rasyidin, merangkumi dari perkara-perkara i'tiqad, amalan dan perkataan. Jamaah daripada hadis riwayat Abu Dawud, ala inna min qablikum min ahli alkitab iftariqu ala 60 70 millah wa ibn Hazim millah sataftariqu ala 73 ستان وسبعون في النار وواحد في الجنة وهي الجماعة. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum daripada kamu berpecah kepada 72 atau 73 golongan, dan golongan ini Islam akan berpecah kepada 73 golongan, dan 2 golongan akan ke neraka dan 1 golongan akan ke syurga, iaitu jemaah. Al-Jamaah berdasarkan hadis di atas menurut Imam Syatibi semuanya kepada ijtima', iaitu bersatu berada di bawah pimpinan yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dari dalam keharusan menyambut Maulidur Rasul menurut dalil Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penguatan kepadanya. Surah Ahzab ayat 56. Imam Bukhari menukilkan Abu Ilayyah berkata, selawat Allah adalah pujiannya atas Nabi di sisi para malaikat, sedangkan selawat para malaikat adalah doa. Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk berselawat ke atas baginda. Mengadakan Maulidur Rasul merupakan salah satu cara menzahirkan kerinduan dan kecintaan kepada Nabi dengan memperbanyakkan selawat dan puji-pujian ke atas Nabi Muhammad. Dalil hadis an Abi Qatadah Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyamul isnain faqala fihi waladatu wa fihi unzila alayya. Dari Abu Qutabah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Isnin. Maka beliau pun menjawab, di hari itulah saya dilahirkan, pada hari itu pula wahyu diturun ke atasku. Rasulullah mensyukuri nikmat Allah di atas kelahirannya dengan baginda berpuasa pada hari Isnin sebagai tanda kesyukuran kelahiran baginda sendiri. Sebagai umat Islam, dengan berpuasa hari Isnin memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah, menceritakan kisah Rasulullah, sunnah Rasulullah dan lain-lain merupakan salah satu tanda mensyukuri kelahiran baginda Nabi Muhammad. Seterusnya, tokoh-tokoh Islam. Syekh Abdul Halim Mahmud, iaitu bekas Syekh Azhar dalam Fatwa Imam Abdul Halim Mahmud. Maksudnya, sambutan Maulidur Rasul, sambutan Maulid Nabi Muhammad
adalah jalan yang baik daripada sunnah-sunnah yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang beramal dengannya. Barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa siapa yang beramal dengannya. Selain itu, Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakhri telah meneliti pendapat ulama'-ulama'. Maka menyambut Maulidur Rasul adalah harus dan termasuk dalam bid'ah hasanah, tapi hendaklah tidak melanggar hukum-hukum syarak. Selain itu, terdapat ramai ulama'-ulama' silam dan kontemporari yang berpendapat bahawa menyambut Maulidur Rasul adalah harus dan termasuk di dalam bid'ah hasanah. Di antaranya Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Imam Ibn Hajar Haytami, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Abdul Halim Mahmud dan ramai lagi. Sekian saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Faizul bin Zainan, nombor matrik 061751. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya yang berkaitan dengan hukum sambutan Maulid Nabi pada pandangan Wahabi. Jadi insya-Allah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah mengingatkan kepada kita semua umat Islam pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dicintai. Sambutan memperingati kelahiran Nabi terakhir ini tidak asing lagi dan sering didaikan sebagai tanda dalamnya kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah berbanding yang lainnya. Berbagai acara yang dilakukan, antaranya mengadakan ceramah sirah Nabi Muhammad, membaca Al-Quran, bahkan di mana-mana sahaja pasti akan kedengaran kumat-kumit dari bibir orang yang berselawat kepada baginda. Walaupun begitu, terdapat kelompok yang mendakwa diri mereka mengambil jalan generasi salaf mengeluarkan pendapat bahawa kelahiran Nabi Muhammad, yakni Maulidur Rasul, tidak sepatutnya didaikan kerana Rasulullah itu sendiri tidak menyambutnya. Mereka berhujah menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Jabir bin Abdullah. Artinya, sesungguhnya perkataan yang benar itu ialah kitab Allah, dan sesungguhnya semulia-mulia petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara itu ialah diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, serta setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu adalah di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Mereka menegaskan bahawa Rasulullah sendiri tidak pernah merayakan hari kelahirannya, termasuklah para sahabat Nabi dan para pengikut yang baik di masa generasi kurun yang pertama sehingga kurun yang ketiga. Jadi jelaslah Maulidur Rasul ini mereka menganggap sebagai bid'ah. Yang seterusnya ialah Wahabi menguatkan lagi dengan mengatakan malam kelahiran Rasulullah ini tidak diketahui secara qat'i, yakni secara pasti. Begitu juga sebahagian ulama kontemporari. Dikatakan malam itu jatuh pada 9 Rabiul Awal dan bukan malam ke-12 Rabiul Awal. Jika demikian, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad yang biasa diperingati oleh umat Islam itu, yakni pada malam 12 Rabiul Awal, tiada sumbernya di sisi sejarah. Sungguh pun Maulid Nabi dipelihara sambutannya dari dulu hingga kini oleh ulama Sunni. Mereka tetap berpegang akan sambutan kelahiran Nabi ini tiada dalam syariah di sisi agama Islam. Hal ini menjadikan peringatan Maulid Nabi itu tidak diperbolehkan sebagai ibadah maupun mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jalan untuk sampai kepada Allah telah ditentukan olehnya melalui Nabi Muhammad SAW. Maka terselewenglah sekiranya umat Islam mengharungi jalan lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk sampai kepadanya. Hal ini menunjukkan bahawa ini adalah satu bentuk perlanggaran terhadap hak Allah kerana telah menciptakan syariat baru dalam agama yang dipelihara oleh Allah SWT ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Hairi bin Muhammad Hazri, nombor matrik 060761. Baiklah, saya akan membentangkan tentang kelebihan dan kepentingan yang akan kita perolehi apabila kita menyambut Maulidur Rasul. Baiklah, kelebihan yang pertama akan kita perolehi ialah kita dapat mengambil iktibar dan memperingati sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seperti kita tahu, ketika berlangsungnya Maulid Rasul akan adanya tazkirah dan ceramah yang mengisahkan tentang kehidupan
perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah kita dapat mengambil dan mempelajari iktibar-iktibar yang ada dan serta memperingati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kelebihan yang dapat kita perolehi ialah kita dapat mengenali, mencontohi dan mengamalkan kepribadian Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, dalam sambutan Maulid Rasul akan ada tazkirah dan ceramah. Daripada situlah kita dapat mengenali beberapa ciri-ciri dan sifat kepribadian Rasulullah SAW yang dapat kita ambil dan kita dapat kita contohi dan mengamalkannya dalam kehidupan harian kita. Seterusnya, yang ketiga ialah kita dapat mengumpulkan umat Islam secara berjemaah untuk bersama-sama menjalankan Maulid Rasul ini. Dan samping itu juga, apabila telah berkumpul ramai-ramai umat Islam dalam satu tempat, maka ikatan dan ukhuwah silaturahim umat Islam akan kukuh dan kuat ketika itu. Seterusnya, yang terakhir, kelebihan yang dapat kita perolehi ialah kita dapat memupuk rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.